Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara? Ke Dengar, ada macam gangguan? dengar. Ada macam bergema tak? Bagi on my side tiada. Okey ya? Okey. Sebab I tak pakai mic. Tak pakai earphone, loud and clear. Okey, alhamdulillah. Okey. So, terima kasih Anne atas introduction yang panjang. Saya sangat hargai dan dan actually nervous juga nak buat sharing ni sebab selalunya sukarela nak buat sharing tapi hari ni dijemput. So bila dijemput tu dia punya expectation oleh penjemput tu tinggi. So I try my best tonight. Kalau ada yang tak faham boleh tanya soalan. Okay? So Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rashidah Abdul Rahman, juga dikenali sebagai Syida Mak Minyak macam Anne sebut tadilah. Okay, so saya dah guna Yang Living sejak 2015, so almost 6 years lah. Tahun ni sekejap je kan Anne? 6 tahun. So Yang Living ni dia sangat dekat tau ke hati saya sebab saya dan keluarga dapat banyak manfaat kesihatan, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan saya ni bukannya pakar tau dalam bidang DIY, okay, tu disclaimer. Tapi saya nak kongsikan pengalaman bagaimana saya buat sendiri balm untuk kegunaan keluarga. Okay, so sharing saya hari ni banyak berdasarkan bacaan dan pengalaman saya buat sendiri balm. Kalau orang tanya macam formulasi ke apa ke, yang tu kena do your own study. Sebab ada juga orang yang dia nak bisnes, dia contact saya, dia minta saya guide dia untuk buat bisnes balm dia. So, sampai ke tahap tu saya macam, saya kata saya boleh guide dari segi macam mana nak buat balm lah, tapi untuk buat bisnes kena ada amalan, kena ada good manufacturing practice. So yang tu kena study sendiri macam mana requirement untuk set up kilang. Even dalam rumah pun kalau nak buat untuk jualan pun itu kena ada set up dia lah. Jadinya saya limitasi lah, saya kata saya setakat mengajar orang macam mana nak faham untuk kegunaan sendiri, bukan untuk jualan. Okay, tapi kalau you rasa bermanfaat ilmu ni untuk menjual, itu atas keputusan dan risiko masing-masing. Okay. Okay. Saya ni ada pengalaman pahit tak guna balm. Saya zaman remaja, zaman belajar, suka try lip balm. Kita zaman belajar, kita tak ada pakai lipstick sebab macam obvious sangat pakai lipstick tu macam nak melawar sangat. Tapi bila kita belajar, kita nak lembapkan bibir sebab kering kan. Jadinya saya banyak explore guna lip balm. Jadinya banyak jenis, boleh dikatakan semua lip balm dekat farmasi tu memang saya dah try. You name it lah, apa brand. Kalau ada setengah tu yang ada colour, ada yang kita pakai tu tak ada colour, lepas tu tukar jadi colour kan. Orang kata dia keluar colour. Lepas tu kadang ada yang dekat lip balm tu dia warna hijau tapi bila pakai kat bibir dia jadi warna pink. Macam-macam lah teknologi dunia lip balm ni. Sampailah satu hari naik biji-biji dekat bibir saya. Biji-biji kasar, lepas tu jadi merah, lepas tu macam bengkak lah. Macam heran, kenapa ni bibir je? Sebab kalau bibir kering kita boleh rasa kering tu biasa. Kering kurang minum air, kering sebab aircon kan. Tapi ni dia naik biji-biji halus, biji macam dalam gambar ni. Lepas tu dia gatal tau. Gatal sangat. So bila gatal, garu. Sedap lah garu. Lepas tu berdarah. Lepas tu dia makin kering, makin teruk lah. Saya takut nak pakai lip balm sebab rasa insting hati rasa macam punca lip balm kot. Sebab saya suka tukar-tukar guna. Lepas tu saya pergi klinik referral USA, doktor tu cakap dia tengok je, dia tak tanya apa-apa. Dia tak tanya pakai apa ke, background ke apa ke, tak tanya. Dia kata ni allergic lip balm. Saya kata lip balm pun boleh allergic. Saya macam, sebab saya belajar farmasi, saya tahu allergic sabun,
tangan sebab saya ada mak saudara yang memang alergik sabun basuh pinggan atau alergik ubat. Alergik ubat biasalah bila kita belajar farmasi, alergik antibiotik and so on kan. Ni alergik lip balm. Saya rasa macam nonsense sangat, tapi it happens to me. So saya cakap, alamak, kenapa jadi benda kat saya? Sebab sangat stressful because bila saya nak pergi kelas malu. Bibir jadi macam tu. Malu sangat. So saya duduk belakang-belakang, lepas tu masuk lambat, keluar awal. Sebab kita nak bertemu dengan kawan-kawan. Memang saya pun tak social dengan kawan-kawan sebab muka bibir tu especially teruk. Nak makan dengan kawan-kawan pun tak enjoy. Macam mana kalau Syida bercakap ke makan ke sakit lah? Pedih. Nak ambil wuduk pun pedih, nak cuci muka pun pedih, kena tahan je lah, kena tahan. Sebab dia recovering proses kan. Doktor pun tak bagi apa-apa sebab kalau dia nak bagi krim, kalau krim steroid kena kat bibir tu macam senang kita telan. Betul tak? Senang tertelan kan sebab kita minum air, kita ni. Doktor cuma pesan kata stop pakai apa-apa, lepas tu cuba lembapkan guna minyak kelapa. Dari situlah saya start jadi mak minyak. Tapi minyak kelapa yang ada dekat farmasi dia bau tengik. Saya tak suka. Bayangkan bau tengik tu kita nak letak dekat bibir rasa macam lawyer sikit. Jadi saya ambil keputusan guna minyak olive oil. Minyak olive oil bertoli. Dalam botol kecil je. Botol kecil tu yang kita selalu guna untuk spaghetti tu. Yang tu je lah paling murah saya boleh jumpa, RM5 je macam tu. So saya sapu, istiqamah sapu. Alhamdulillah getting better. Lepas tu saya trauma nak guna lip balm. Memang tak berani. So bibir saya memang tak pakai apa-apa lah. Lipstick pun saya jadi takut. So kalau saya ambil gambar ke apa ke memang muka ni tak berseri lah. Even masa graduasi pun tak pakai apa-apa. Bayangkan orang graduasi kan muka cantik kan, make up kan. Saya punya trauma tu sampai tak pakai lip balm, tak pakai lipstick, tak berani sebab takut benda tu jadi balik. Okay. So bila dah bekerja pun kawan-kawan tegur, kau ni tak berhias sikit kan Syida? Bayangkan bekerja kan, memang tak berhias, memang macam tu lah. Tapi saya lembapkan bibir saya dengan minyak zaitun. Macam tu je lah, nampak berkilat je lah. Okay. Lepas, tapi dalam pengalaman pahit saya tu, saya ada pengalaman manis. Okay, saya terjebak guna lip balm sebab anak saya nombor 2 tu, Irfan, dia jatuh basikal dekat Jalan Tar. Lepas tu dia tak bagi tahu saya, sebab dia mandi sendiri kan. Jadi dia tak bagi tahu, so kita tak perasan sebab dia uruskan diri sendiri, mandi, pakai baju, kita tak perasan luka dekat badan dia. Lepas tu dah teruk tu baru dia tunjuk, mak, ni luka. Memang luka putis. I'm not sure you all, kalau biasanya ada anak-anak ni, kalau luka tu lambat sembuh, dia dah macam berair sikit kan. Dia garu kan, kuman masuk. Dia garu. Yes, garu, berair, macam wet punya luka, macam kita tengok pun lah kesian kan. So saya pun sapulah dengan essential oil, dilute lah. Minyak kelapa campur dengan lavender, standard lah kita pakai. Masa tu saya tak banyak EO lagi, nak beli frank dan copaiba pun tak ada budget. So pakai lavender, tapi dia tak lega tau, tak lega. Saya pun heran, kenapa ni kita dah pakai lavender, kita dah dilute, pun tak lega. Lepas tu saya buat bacaan, try buat balm. Try buat balm dan saya cuba, ni resepi dia lavender campur merus je. Saya dia macam moisturize kulit kering tu Yes. So saya buat daripada buat DIY tu lah, DIY apa? Lavender tu lah. Betul. And then lagi satu sebab guna merus. Tea tree, sebab dia ada tea tree kan dalam tu, dia memang fungsi merus tu kan untuk membersihkan luka juga, untuk membersihkan kulit. Jadinya sebab saya jumpa resepi tu lavender campur merus, tapi banyak resepi bentuk balm. Saya kata saya try dulu lavender dengan merus dengan carrier oil, tak jalan juga. Lepas tu kata kena belajar lah buat balm ni. Rupanya bila saya buat bacaan, balm ni dia bantu melembapkan lagi kulit. Tu kan.
And then lagi satu, bila lembab, EO tu duduk lama kat kulit. Banding carrier oil, EO tu dia terus masuk ke kulit. Sebab yang ini problem kulit, kena treat outside. Kalau you have internal issue, macam perut kan kat dalam kan. So you kena guna EO ni atau EO yang terus masuk ke dalam, is better. Tapi kalau yang dekat kulit, you kena guna something yang hold dia dekat luar dulu. So that's why banyak benda yang tentang resepi kulit-kulit ni banyak yang balm. Okay. So sebab saya pun pernah belajar buat balm masa belajar farmasi dulu. Tapi konsep kita belajar tu lebih kepada ikut je formula dalam buku buat balm macam tu. Tapi kita tak faham kenapa kena buat balm. Rupanya dia dari segi nak tahan lama lagi dekat luar, melembabkan, dan EO tu tak cepat sangat meruap dan EO tu tak cepat sangat masuk dalam kulit. Dia duduk elok. So dia akan buatlah kerja dia untuk membersih, untuk bunuh bakteria ke apa ke dekat kulit tu. Okay. So saya ulang balik video, you all nampak tak? Nampak video tu macam bukan dalam bekas bulat. Syida saya guna bekas deodorant. Saya guna bekas. So beli bekas deodorant kosong lah. Yang kosong. Yang bekas deodorant ni saya beli dekat Craftivity. Sebab Irfan ni dia jenis geli. Dia tak boleh pegang benda yang lembek-lembek. Betul. Sekarang dah okey lah. Dulu. So, sebab I tengok dia pakai tu senang je. Yes. Payahlah mak yang sapu kan. Betul. Saya buat benda ni sebab nak bagi dia sapu kerap. Saya buat dalam bentuk guna bekas deodorant. Kecil je comel. Betul. I baru nampak idea ni. In fact, you boleh recycle juga deodorant YL tu. Cuma dia jadi besar lah. Bagus idea ni. I baru fikir bila tengok tadi video tu kan, cakap bagusnya, senang dia apply. Tapi dia besar. Jadi boleh sebab dia tak belengas tangan. Jadi yang dia seorang ni kita panggil balm stick. Balm stick, okay. Actually macam konsep lipstick kan, bekas untuk kita letak lip balm dalam macam bekas lipstick YL tu kan, lip balm YL tu kan. Cumanya shape dia besar sikit lah. Tapi baguslah idea ni, senang nak apply. Yes, senang. Tapi dia punya formulation kena adjust sikit sebab yang ni kena keras sikit. Yalah, sebab nak naik kan. Yes, kalau pakai formulation yang saya ajar ni, kita letak dalam bekas balm. Bekas balm tu dia tak keras sangat, tak lembik sangat. Tapi kalau untuk stick ni, saya akan banyakkan sikit di sweat supaya dia keras sikit. So on judgment lah kan, agak-agak sendiri. That's why bila orang kata DIY balm ni, along the way you try and error, you boleh agak-agak. Kalau untuk bekas macam ni, you nak buat keras ke lembik. Kalau untuk bekas macam ni, you nak buat banyak mana. Seronok lah macam masak. Betul. Macam masak je. So, yang gambar kanan tu dah heal lepas 2 hari. Lepas 2 hari, you nampak dah kering dah. Kalau tak sebelum tu, luka dia terdedah, nampak macam isi kulit kena sagat sikit. Lepas tu dia macam berair. So lepas saya apply balm ni dengan puas hati lah. Satu, the recipe is so simple, lavender campur merose. Start daripada tu saya dah suka merose. Lepas tu memang in any skin issue memang saya pakai 2 resipi tu. Dan saya buat dalam bentuk balm. Okay. So daripada situ saya pun dah jadi addicted lah nak buat balm. Sebab you nampak the result kan. Dan saya nak encourage anak saya guna produk YL sebab bila saya buat dalam bentuk roll on kan dia berminyak-minyak, berlengas-lengas tu dia tak mau. Lepas tu bila even balm tu kalau kena korek tu pun dia tak mau. Saya kena eksperimen lah tu yang buat dalam bentuk stick tu. Ni nampak bekas dia. Dia lebih dekat lah, kecil je comel. I think dalam 20 gram macam tu. Okay. So banyaklah balm, actually banyak try and error lah nak dapat cantik macam ni. Sebenarnya banyak try and error, banyak
resepi macam-macam lah formula yang saya cuba, tapi saya tunjuk gambar yang dah cantik-cantik lah. In fact saya pernah buat lip balm guna eyeshadow. Tu yang nampak pink-pink tu guna eyeshadow sebab saya beli set Savvy Mineral. Eyeshadow tu pun saya beli jugalah tapi tak pakai sangat pun sebab saya jenis macam eye makeup ni tak berapa. Lipstick, bedak tu okey tapi nak pakai eyeliner, nak pakai eyeshadow, for me rasa macam messinya. Nak belajar pun tak. So saya guna, saya fully utilize eyeshadow yang ada tu buat lip balm. So nampaklah pinkish nampak sikit. pink lah kat bibir tu Ashra. Nampak sikit. Nampak sikit. Okey, baru tahu. Sebab I pun tak berapa makeup ni dah lama dah zaman tu ditinggalkan. Sebab nanti benda tu lama-lama nanti kita makeup kan dia ada expiry date dia kan, betul tak? So daripada dia expired macam tu je, baiklah saya buat lip balm, saya buat macam dalam kelas, saya bagi hadiah macam tu lah. Okey, bagus good idea. So ni antara projek-projek yang saya buat sama ada masa kelas atau saya buat sendiri, most of the time buat sendirilah untuk kegunaan keluarga. Okay. Yang paling saya suka sekali yang lemongrass tu, saya buat sharing. Ada rumah makcik-makcik tu, diorang interested lah nak pakai EO tapi tahulah makcik-makcik tu macam mana ada bajet nak SK ke, even lemongrass satu botol kita cakap RM60 pun pada diorang mahal. So saya buat dalam bentuk balm, buat depan diorang lah, buat balm, diorang pun macam teruja, senangnya buat. So saya bagi dekat diorang, saya kata guna je untuk sakit perut ke, untuk tidur ke, untuk gatal-gatal ke. Alhamdulillah good feedback, just lemongrass. Just lemongrass. Orang tua dia familiar tau bau serai. Kalau I buat balm lavender, it's not really familiar sebab lavender tu pada diorang bau cuci lantai. Bau cuci jamban. Orang tua-tua dia macam bau rempah-rempah ni, dia familiar. Kan? So saya buat lemongrass tu alhamdulillah dapatlah order terus daripada makcik-makcik. Okeylah ada yang beli botol. Alhamdulillah lah kita nak spread awareness untuk orang guna produk yang berkualiti. Okay. So resepi yang saya suka buat LLP campur cheese untuk kesihatan. Dia lebih kurang macam wellness blend. Sebab saya tak ada bajet tau nak beli EO banyak jenis. Sebab wellness blend kan kena pakai oregano, pakai apa lagi ya? EO yang tak ada dalam saya suka advocate buat DIY. Banyak tu. Betul. So memang wellness blend very popular dekat internet untuk kita kuatkan sistem imun. Tapi saya suka fully utilize apa yang saya ada. Maknanya mostly people ada EO dalam premium starter kit. So saya modify kata okay, this is healthy blend. Lebih kurang macam wellness blend. So healthy blend tu LLP campur dengan tips. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat, ramai bagi feedback. Dia memang baguslah untuk kesihatan. Okay. Basic EO dalam PSK. Jadi kita tak perlu nak tambah-tambah pembelian lagi. Betul. Later boleh explore. Later in future untuk ER bolehlah explore EO lain. Tapi kadang-kadang orang dia kata, I dah beli PSK ni boleh buat DIY apa. Kan? Sebab tu dalam buku resepi yang saya kongsi tu, saya ada bagi 4 option. Resepi A, resepi B, resepi C, resepi D. Tengok EO apa yang you ada. Okay. Maknanya pilihan EO tu boleh ikut peribadi, kesukaan peribadi lah. Betul. Okay, so hari ni saya akan buat sharing. Ada 10 objektif tentang kelas BAM kita. Okay, apa itu BAM, manfaat, aplikasi, kandungan dia, kenapa ni kita nak buat BAM, kenapa, lepas tu bahan-bahan, resepi, tentang larang ada, lepas tu kaedah dan demonstrasi. Okay, so bear with me. Ada pantang larang? Okay. Ada. Kalau pantang larang tu sebab kalau tak ikut pun tak apa, tapi kalau ikut insya-Allah jadi. Okay.
Sebab kita tak nak membazir bahan. Betul. Kan. Bahan yang Sebab kita saya pakai tu pun memang just nice. sebab saya dah lalui Sebab benda dia tu. boleh buat sampai 3. Maknanya banyak pilihan tu. Betul. Okay, so apa itu balm? Okay. Balm adalah bahan pelembap jenis berminyak dan dia adalah persediaan aromatik yang kita sapu pada kulit. Okay, dia pelembap dan aromatik. So biasanya kalau kita beli kat pasaran, buka balm mesti kita bau. Betul tak? Betul. Kalau boleh buka tu tak bau terus. Tiger balm ke Vicks balm ke, dia punya karakter dia melembap dan aromatik. Okay. Dan balm ni dia ada banyak nama tau. Dia ada ointment, salve dengan salak. So jangan confuse lah. So kalau you all Google dekat internet, you nampak ada orang tulis healing ointment, ada tulis DIY body butter, healing salve, sama je semua balm. Okay. Cumanya yang texture Apa dia? Apa yang membezakan tu? Panggilan setempat. Okay. Panggilan setempat. So kecuali body butter ni, bila dah buat balm, you blender, tu dia jadi macam fluffy. Okay. Tak pernah cuba. Tu nampak tak texture dia macam cream whipping sikit. Macam kek. Macam kek. Sebab bila balm tu dah keras, you ambil blender, blend, dia akan jadi macam tu. Tapi saya tak suka sangat body butter ni sebab dia, kalau you duduk winter okey lah sebab memang kulit kering kan. Tapi kalau kita humid ni rasa macam nanti dia berair. dia berlengas lah. Okay. So kalau dekat market Malaysia, ni salak, balsam, balm juga ni. Nama je lain. Okay. So apa manfaat balm? Okay, manfaat dia lebih pekat, lebih melembap, especially untuk kulit kering, dan lebih tahan lama. Tahan lama tu dia stay on the skin longer. Kalau kita just pakai minyak, macam kita buat roll on ke apa atau massage oil, kita sapu-sapu kat badan, sekejap je minyak tu masuk ke dalam badan, so badan kita jadi kering balik. So kalau ada sesetengah orang yang memang ada masalah kulit kering, try consider guna texture balm. Okay. Kalau you all perasan dalam dunia kosmetik ada face balm. Face balm tu dia ada 2 kegunaan. Satu untuk makeup remover, satu lagi untuk nighttime cream. Nighttime maknanya sebelum tidur tu pakai face balm supaya you punya moisture kulit tu, kelembapan kulit tu lebih terjaga. Tapi tengok kulit lah, kalau kulit jenis sensitif nanti breakout pula kan. But these are the things that available in the market. Okay. Penggunaan balm sebenarnya tak asing lagi tau dalam budaya masyarakat kita. Dia mudah didapati di farmasi dan kedai runcit. Betul tak? Carilah balm Tiger ke Vicks ke, pergi kat kedai mamak memang ada. Ada kat belakang. Kedai runcit pun ada. So senang nak dapat. Dan aplikasi penggunaan balm adalah spesifik pada lokasi tubuh. So bila kita beli Tiger balm, kita dah tahu Tiger balm tu untuk kawasan badan yang tak selesa. Kalau Vicks tu automatik kita ingat sapu dekat dada. So dia punya penggunaan dia tu dah spesifik, jadi dia senang nak guna. Kalau kita bagi macam, nah botol essential oil, macam mana nak guna? Kat mana nak sapu? Kan dua benda. Kata soalan favourite lah yang members akan tanya. Tapi kalau kita buat dalam persediaan balm, kita buat, lepas tu kita bagi dekat pengasuh, bagi dekat parents kita, dia dah tahu dah. Kita tulis itu perut. Dia akan sapu lah dekat perut. Kita tulis itu tapak kaki. Dia akan sapu kat tapak kaki. Okay. So kalau kita tengok dekat pasaran, aplikasi balm yang dah spesifik pada lokasi sapuan, chest rub. Chest tu sapu dekat chest lah. Chest rub. Lip balm. Sapu dekat bibir. Pomade tu
apa tu, minyak rambut. So pomade ni sebenarnya balm juga tau. Kalau you all tengok tekstur dia. Okay. Tapi pomade ada yang buat daripada gel. So kalau buat pada gel tu dia mengeraskan rambut. Tapi pomade yang daripada berminyak, tekstur dia macam balm, dia untuk melembapkan kulit dan dia bagi keras sikit lah. Okay. So masa rub ni untuk sapu dekat otot-otot. Lepas tu traditional balm. Yang ni kan biasa kan kita jumpa balm gamat, balm serai, balm pala. Dekat Sabah ada tak balm-balm macam ni kan? Ada dekat banyak lah, macam dekat farmasi, especially dekat kedai-kedai yang Indonesia, sebab dekat Sabah ni dekat dengan Indonesia. Jadi banyak lah balm-balm yang daripada Indonesia. Memang macam biasanya bahan dia macam mana? bahannya memang banyak yang menggunakan benda-benda yang dari dapur lah, macam halia, cengkeh, serai, itu memang ada lah. Betul. Kayu putih tu paling banyak lah kat Sabah ni. Kayu putih. Betul. Okay, so ini yang lokal, tapi ada orang nak yang modern sikit, balm yang bagus, Beja. Beja baby balm. Masa saya breastfeed anak dulu, kita ada problem dengan nipple crack. So kita nak cari krim nipple yang safe for baby. Maknanya kalau kita tak sempat nak cuci pun, baby kita breastfeed baby, dia selamat. So antara brand yang ada balm yang selamat, Beja. Lepas tu Earth Mama, Angel Mama, Earth Baby. Okay. So banyak. Memang kita memang familiar lah dengan dunia balm ni kalau kita pengguna dan kita rajin mencari. Yang living pun ada balm. You all guna tak any of this product? Semua saya dah guna. Thank you to Anne bagi saya try Animal Scent Ointment. Cuma yang bawah tu sebab dia limited edition tu saya tak sempat nak guna. Yang balm apa? Vela, lavender semua tu. Saya tak pernah. Okay. So Tender Touch actually is a balm tau. Dia bukan lotion. Cumanya dia dalam tube. So you have to be very careful masa nak tuang. Sebab dulu saya tak tahu kan Tender Touch ni tekstur macam mana. Ingatkan lotion kalau kita buka macam ni, dia tak ada mitik tau. Tapi Tender Touch tu bila kita buka je, habis mitik. Banyak keluar. So actually dia lembik tau dalam tu. Cumanya dia dalam bentuk tube. Okay. And then Peach Chase Rub pun saya dah try, memang best. And then Rose Ointment, Coconut Lime ni dia lembik sikit sebab cuaca kita panas. And then yang Living Lip Balm tu memang terbaik lah, best. Okay. So try lah pada kawan-kawan yang belum nak try produk yang Living berasaskan balm. Okay. So apa kandungan balm? Nampak banyak kan persediaan balm ni, sama je ke kandungan dia? Jom kita tengok. Okay, saya bagi contoh je dalam Vicks Vapor Rub ni, ini kandungan dia. Camphor, eucalyptus, menthol, ada cedar leaf oil, ada nutmeg oil, ada petrolatum, thymol, terpentin oil. Okay. Di mata dunia formulasi pharmaceutical, benda-benda ni okey je, tak ada masalah sebab dia dalam orang kata formulasi memang ni yang digunakan. Tapi kalau from the parents perspektif yang nak produk lebih selamat, better kita cari balm lain lah ataupun kita buat sendiri. Tapi ada petrolatum tu petroleum kan? Betul. Tapi kalau kita nak argue dengan orang yang memang formulasi benda kosmetik, dia kata petrolatum ni tak ada apa pada diorang. Macam contohnya paraben. Kita rasa macam tak comfortable nak gunakan, tapi orang rasa kata alah sikit je. Okey je, betul tak? So jadi kalau Syida dapat soalan macam kalau Syida dapat statement orang kata alah guna sikit je, tak ada apa-apa pun, selalu Syida jawab macam mana? Sikit-sikit lama-lama sakit. Oh, okey. Best lah ya tu, sikit-sikit lama-lama sakit. Tapi I reserve my statement lah. I cakap from
my opinion, I don't comfortable using this chemical in this product. Memanglah tak ada kajian klinikal yang definite kata benda ni bahaya. Tetapi kalau kita ada was-was, kita ada kerisauan, better tak payah guna sebab ada alternatif lain yang lebih baik. It's preference and people punya choice. Sebab kita tak boleh nak shove kita punya pendapat dekat orang kalau dia tak ready. Sebab kadang benda ni pada dia not big issue. Tapi pada kita big issue. Jelas sebab kita faham yang bila dah lama-lama guna nanti efek dia akan datang bila dah selepas tu. Yes. Tak apa. Along the way saya akan cerita kenapa kita kena avoid benda-benda ni so that you have the information untuk share dengan orang yang argue benda ni lah. Okay. So beja balm. Kalau kata malaslah nak buat sendiri tapi I tak selesa nak guna balm Vicks. So brand beja ni bagus. Sebab dia memang guna benda-benda yang organik, dia tak ada guna petrolatum, dia macam kita buat DIY sendiri. And then beja baby balm ni banyak, dia ada sleep lah, dia ada untuk tummy lah, banyak retail. And then easily available jugalah dekat Shopee. I tengok kat Shopee tu banyak orang jual. Okay. So kalau orang kata I tak ada budget lah nak beli EO, I tak reti lah nak DIY tapi I suka balm, boleh recommend beja. Saya tak dapat commission tau. Tapi ni antara brand yang clean ingredient. Tapi dari segi cost tu bila lebih kurang orang organik kan? Yes, it's quite expensive. Okay. So and then saya suka bila orang cakap ala macam kandungan lip balm kan, apa bagusnya? Poster ni baguslah nak menunjukkan yang even sekecil-kecil lip balm tu pun yang Living bagi perhatian untuk letak bahan-bahan yang terbaik. Okay, bukan nak suruh you beli animal scent ointment ke apa, tak. Sekadar you try lip balm saja pun you rasa this is very good product. And then dia punya ingredients semua premium. Harga dia pun actually tak mahal. Sesuai dengan kualiti dia. Kalau macam I ni, kalau you tanya I apa tu BHA, I pun tak tahu apa. Propylene glycol lah cik nak sebut kan. Itu kalau Cik tanya lah. I tak tahu apa. Tapi kalau Cik dah tanya I orange peel oil tu apa, I boleh jawab lah. Memang orange lah. Yes. Orange. Basically benda yang kita susah nak sebut tu additive which is not good lah for the skin. Tapi dalam formulasi kosmetik is good. Sebab benda tu macam bagi ngam tau all the ingredient. Macam kalau you all ada tengok pembuatan produk-produk makanan fast food kan. Kalau produk natural, bila you masukkan dalam mesin ke apa-apa kan dia tak tahan lama. Lepas tu dia tak boleh bind together. So simple nak buat nugget lah. Nugget homemade boleh lah. Tapi kalau nak buat nugget yang organic in big scale tak boleh. Sebab dia nak masuk mesin tu dia kena masukkan additive lah, gam lah, itulah ini. Supaya mesin tu boleh buat acuan, boleh kata tahan lama, boleh packing. So I think this kind of editing dimasukkan bila buat produk dalam big industry, big bulk, dalam dah masuk kilang. Okay. That's why yang Living punya walaupun buat dalam skala yang besar tapi still mengekalkan kandungan yang terbaik. Okay. In fact, masa saya jadi member yang Living kan saya ada trauma guna lip balm. Masa saya jadi member yang Living kan dapat katalog. Kan? So saya nampak dalam katalog tu ada lip balm. So saya macam yang Living ada lip balm. Nak try lah sebab kita dah jatuh hati kan dengan produk yang Living, essential oil semua kan. Lepas tu nak try tapi trauma tu still ada. Try je lah. Memang best sangat, especially yang grapefruit, cinnamon, lavender kan baru masuk, memang best sangat lah kalau cakap pasal yang lip balm memang tak habis. I suka sangat lip balm tapi I suka yang cinnamon. I suka grapefruit. Itulah best, rasa best lah pakai especially bila kita travel lepas tu duduk dalam aircon.
Betul. Bibir tak kering kan? Tak kering. Lepas tu dia pun tak berminyak sangat pun. Kita nampak je Betul. banyak tulis oil tu, tapi dia tak macam tak melekit lah. Maknanya mudah nak bersihkan, makan pun selesa, cakap pun selesa. Betul, betul. So that's why bila orang kata antara benda yang saya suka sangat dengan YM ni, sekecil-kecil produk tu pun dia boleh buatkan saya jatuh hati. Dia bukan Lip balm bias, sahaja. memang pengalaman sendiri kan. Sebab saya dah try banyak lip balm kan, so memang ada lip balm yang shining lah apa, tapi trauma pakai lip balm mulut jadi bibir jadi allergic tu memang saya takkan lupalah. In fact masa saya kerja retail farmasi dulu pun, kalau ada produk lip balm tu, kalau ada orang nak datang beli, saya akan consult. Yalah try lip balm. Saya tak encourage sangat lah dia orang pakai lip balm, sebab dia kata dulu, sebab itulah saya tak boleh kerja retail sebab tak ada sale. Jujur, betul-betul jujur kan. Sendiri, betul, banyak produk saya tak recommend. So point nombor 5, kenapa kita DIY? Kenapa susah-susah ni malam-malam ni nak belajar DIY ni? 3 reason yang saya boleh nampak kenapa saya DIY dan kenapa saya encourage kawan-kawan buat DIY. Selamat. Kita nak buat produk yang selamat, kita nak penjimatan dan boleh custom made. Kadang-kadang ada produk ready made tu, alamak, macam cheese wrap yang living tu, bawah 2 tahun tak boleh tu. Sebab dia ada camphor. Ada camphor. So bawah 2 tahun tak boleh. So still you kena belajar DIY juga. Betul tak? Walaupun ada produk ready made, tapi untuk certain age group ada limitasi. Ada limitasi which is bawah 2 tahun memang kita guna EO yang gentle lah. Lavender, Meros yang tak ada camphor ni. Okay. So kenapa DIY? Confidence sebab saya tak nak guna tanpa was-was. Okay, so bila saya tengok ingredient with Vaporub ni, alamak, ada petrolatum, tak selesa. Alamak, turpentine oil, alah tak syok. Walaupun dia ada elemen-elemen aromatik seperti camphor, eucalyptus oil, menthol, cedar leaf oil, nutmeg oil ni elemen aromatik, tapi bila dia ada petrolatum, turpentine oil tu pun saya rasa tak selesa. In fact, thymol tu benda bahan aktif dalam gargle. Dia macam untuk antiseptik sikit. So, alamak, nak sapu ni dekat baby macam tak syok. That's why Vicks ada buat baby balsam. Balsam balm untuk baby bawah 2 tahun. So, dia tak adalah bahan-bahan ni, cumanya dia still guna petrolatum. Itu base dia. Dia tak pakai beeswax. Tapi dia kalau beri untuk budak-budak punya pun, Syida, kita tak tahu eucalyptus tu daripada mana. Betul. Betul. But in terms of general market, ni saya lah, kalau kita cakap pasal benda petrolatum tu, people can relate. Tapi kalau kita cakap pasal essential oil, dia rasa macam semua essential oil sama. They can't really relate the importance of quality essential oil. Tapi kalau kita cakap, benda ni ada petrolatum, why is not good for our body, benda tu make sense for them. Ini pengalaman saya lah. Discuss dengan kawan-kawan yang tak kisah pun pakai EO jenis apa-apa. Okay. So kalau kita tengok dalam Tiger Balm ni, dia ada camphor, kaju put oil, menthol, clove oil. Orang akan cakap, dia benda-benda natural ni. Betul tak? Pada dia orang morfin tu. Sebab you tak boleh nak argue pasal quality essential oil because that's not their priority yet. Tapi diorang nampak benda ni natural sebab ada oil, ada essential oil. Tapi kalau kita cakap pasal camphor, kita cakap pasal parafin, pasal petrolatum, diorang akan berfikir balik. Itulah sebab macam Syida kata tadi, macam brand bagus Badger tu, dia guna beeswax untuk keraskan kan. Tapi ni parafin. Betul. Pasal lilin, tak tahu lilin apa. Kan? Tak tahu lilin bahan apa benda. Kalau macam beeswax tu kita faham, dia daripada bees punya hive kan. Tapi kalau macam parafin asal lilin. Tapi lilin apa? Betul. Lilin hajadi. Betul. Lilin apa?
Betul betul. Ha. Okay. So sama juga kalau kita tengok salak pala ni, dia memang kandungan kata bahan berubat dia memang bagus sebab dia pakai minyak buah pala, minyak cinnamon, eucalyptus oil, tapi yang kita tak selesa petroleum, jelly, parafin. Parafin dia banyak tau, 240 miligram. Satu botol tu berapa berat? Berat dia Yes. berapa kan? Okay. So yang ni lah yang bila kita baca ingredient dan kita boleh buat the best decision lah. Okay, that's why bila kita DIY sebenarnya kita boleh kontrol bahan-bahan yang ada dalam bam tu. Okay. Honestly kan Cita, I dulu tak tengok pun bahan. I memang jenis yang buka bau sedap. Lepas tu lagi-lagi kalau sakit kepala, lagi bau tu macam bau berangin, lagi I suka. Yang tu memang standard lah, acceptance, sebab tu most products dia akan letak fragrance, dia akan letak even this kind of plant oils yang even synthetic supaya orang rasa macam sedapnya bau dia, and then actually bau sedap tu bagi kita relax, and then mungkin sedikit sebanyak memperbaiki kesihatan kita. So ingredient tu mungkin sikit je yang improve kita punya kesihatan, tapi the effect of kata bau tu buatkan kita rasa relax. Okay. So ini majority benda yang ada lah dalam bam di pasaran. Petrolatum, Vaseline, parafin, mineral oil, petroleum jelly. Ini adalah base dia. Maknanya base yang bila you korek bam tu, itu base dia biasanya pada label ditulis petrolatum, ada juga label tu tulis Vaseline, parafin, mineral oil, petroleum jelly. Sama je, cuma nama je beza-beza. Okay. Dan elemen kedua adalah fragrance dan parfum. So could be nutmeg oil, cinnamon oil tu bukannya asli. It could be wangian sahaja. Ekstrak wangian maknanya dia sintetik lah. Lepas tu bahan ketiga banyak letak camphor dan menthol. Ini bahan yang camphor ni untuk lenga-lenguh, rasa cepat lega. Lepas tu menthol rasa berangin. Bila berangin, sejuk, sensasi sakit tu kurang. So bila you sapu, lega. Sebenarnya yang bagi lega tu sebenarnya menthol dengan camphor. Ini Dia bukanlah not really medicated. Bukanlah daripada dia not really medicated pada oils dalam tu. Okay. Sulah nak biasanya gamak tu pun sikit je. Itulah. Nak kongsi satu cerita Cida. Dulu I ni kan ada eczema. Lepas tu ada baby, kan ada anak pertama, suka pakai Vaseline tau. Brand Vaseline lah, sebab memang dah dididik daripada kecil. Katanya kalau eczema kena sapu tu semua kan. Tapi bila I dah kahwin, ada anak, walaupun suami I tak mengamalkan orang kata 100% natural apa semua kan, tapi satu benda Vaseline tu dia marah I guna. I cakap kenapa? Sebab dia aircraft engineer. Dia cakap Vaseline tu sebenarnya dia adalah bahan yang digunakan untuk dalam bidang industri. Betul. Dalam bidang industri. Dia kata dia guna Vaseline tu untuk skru lah, untuk dia punya tingkap kapal terbang tu lah, apa semua tau. Sebab dia lubricating. Dia lubricate, dia bagi senang benda tu untuk kita operate, bagi licin. I katalah dekat dia, I kata tapi dekat label ni ada tulis boleh sapu dekat bontot baby. Kan macam anak ruam kan, boleh sapu kat bibir semua. Lepas tu tapi yang itu memang dia marah. Dia kata stop, jangan guna dah. Dia kata you kena dengar cakap I, sebab I tahu Vaseline ni memang tak ni. Itu memang orang macam cakap dekat market lah. Barang-barang lain dia pakai je. Tapi Vaseline ni dia macam marah betul. Sebab mungkin sebab dia memang gunakan dia macam nampak benda tu setiap hari kan. Dan dia tahu the bad effects of using Vaseline tu apa. So dia larang. So itu antara pengalaman lah yang I boleh ceritakan yang Mas Hasmul kata is dangerous. Dia sebenarnya untuk industri. Penggunaan industri. Even dia guna Vaseline kadang-kadang untuk seal benda lah. Macam tu lah.
So actually it's not suitable for human usage, tapi dalam dunia formulasi ni dia tak ada black and white. Mana kalau ada sifat berlembab tu dia akan guna juga. Tapi lepas tu ada berat-berat dia orang tu mungkin dia rasa selamat kan. So kita sebagai pengguna yang kena belajar, ambil tahu dan buat keputusan. Sebab kalau you nak rely on industry, burger tu pun orang boleh cakap bagus, Coke tu pun orang boleh cakap bagus, betul tak? Kan? Oh, tak ada sugar. Anything yang made by the industry, they can claim is the best from their own perspective. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena berhati-hatilah memilih dan menggunakan satu produk. Okay? So, kenapa DIY? Ini antara reason saya nak avoid dirty dozen. Okay, ini paling top sekali lah, top 12 toxin dalam personal care product. So, kalau dalam balm tu usually ada petrolatum. So, petrolatum ni is one of the dirty dozen. So, you can use this point untuk kata, you tahu tak? Ada 12 jenis bahan yang tak bagus untuk kesihatan. Nama dia dirty dozen tau, dozen tu 12. Tahu tak, petrolatum tu salah satu. You can use this argument untuk explain lah kalau orang tu willing to listen. Why petrolatum not good? Then you can use this point. Okay? And then kenapa dirty dozen ni tak bagus? Sebab dia xenoestrogen. So you learn about istilah dirty dozen, why you need to avoid, kenapa kita kena elak? Sebab kita nak elakkan xenoestrogen. So nampak tak xenoestrogen ni banyak dalam food additive, industrial chemical. So macam your husband tu guna Vaseline kan? It could be part of the industrial chemical. And then synthetic hormone and drug, pesticide and herbicide, plastic and detergent, personal care product. Nampak tak? Produk-produk YL yang kita guna ni sebenarnya cara untuk kita kurangkan risiko guna xenoestrogen. Okay. So, apa tu xenoestrogen? So, kalau you tengok, saya bagi contoh lah. Okay. Dia adalah satu bahan kimia yang akan melekat kepada reseptor yang hormon tu, dia macam menipu. Xenoestrogen ni macam menipu. Sebab patutnya yang lekat pada reseptor tu hormon estrogen. Tapi dia menyamar, dia punya molekul, dia punya tu sama macam estrogen. So nama dia xeno. So dia ni macam kembar tak serupa lah. Tapi kembar yang jahat. Macam kembar jahat. Jadi dia melekat dekat reseptor tu, the binding kat situ. So dia akan hantar signal yang salah. So that's why hormon jadi haywire. Okay. So inilah namanya hormon disruptor. Dia mengacau kita punya hormon. So ingat, dirty dozen adalah xenoestrogen yang boleh mengacau kita punya hormon. Okay. So paling simple benda untuk kacau hormon ni, weight gain. Explain weight gain. Kadang-kadang ada orang cakap, aku ni makan sikit, exercise dah, tapi berat susah nak turun. Lepas tu bad skin, dah pakailah macam-macam, kadang tak pakai apa pun, muka teruk. Tu hormonal condition. PCOS pun one of it. Gangguan hormon. Lepas tu jenis tak lama tak period, ataupun period jenis kerap datang. So anything is tanda-tanda yang kata signal badan kita ada gangguan hormon. Okay, so hormon imbalance. And then satu lagi term yang kita kena ambil tahu, estrogen dominance. Nampak tak? Badan kita dominan dengan hormon estrogen. Sebab xenoestrogen tu dia menyamar jadi estrogen. Patutnya estrogen tak duduk dekat reseptor tu, tapi xenoestrogen pergi duduk. So badan kita banyak sangat hormon estrogen. Too much lah, too much. So, too much. Badan kita tak boleh ada banyak sangat tau
tak boleh ada sikit sangat. Dia kena balance. So bila imbalance, estrogen dominance, itu yang jadi thyroid problem, decrease libido, menses irregular, breast tenderness, fibrocystis, fogginess, insomnia. Kan muda-muda lagi dah ada benda-benda yang mental issue ni kan. Weight gain, irritability, and I believe some of us pun mungkin ada pengalaman macam ni before kata jadikan yang living lifestyle. Saya sebelum ni ada benda-benda ni. Sebelum jumpa yang living. Tapi alhamdulillah bila dah jumpa yang living, banyak benda yang dah okey. Benda ni dia tak nampak tak nampak sekelip mata, tapi along the way bila you tiba-tiba ada masalah kesihatan, dia akan keluar. Masa saya depressed lepas melahirkan anak nombor 3, saya ada isu depression. Lepas tu macam-macam masalah keluar. Fogginess, weight gain, irritability tu paling dominan lah. Saya rasa macam, anak tersilap sikit kita dah ngamuk. So macam headache. So itu sebelum jumpa YL. Tapi bila dah jumpa YL, then kita dah alert apa yang produk kita pakai, lebih kata bermanfaat lah untuk kesihatan. Okay. So ini reason kenapa saya suka DIY, lebih menjimatkan. So tadi Anne ada cakap beja ni mahal, betul? Betul. 56 gram. Ada anak kecil nak beli, dah ada dah beja ni tapi tak beli pun sebab tengok harga. Kalau ini yang paling murah saya jumpa paling murah saya jumpa 56 gram RM58.50. Ada yang jual RM60 lebih, ada yang jual RM70 lebih. So lebih kurang 1 gram dalam RM1 lah. Okay. Tapi kalau you buat sendiri, okay, sama je ni chest rub, and then saya nak buat chest rub guna RC. Okay. Balm RC saya boleh buat 3 bekas, which is 30 gram dapat 3 bekas, 10 gram dapat 3 bekas. Kos dia RM22.54, 1 gram lebih kurang 75 sen. Okay. Dapat 30 sen pun duit je lah. Yes, betul. So saya breakdown dari segi kos bahan dengan total semualah. So katalah you dah dapat DIY kit balm RM10 kan. Lepas tu essential oil RC ni kalau ikut bilangan titis 30 titis, sebab satu bekas tu saya letak 10 titis. So 30 titis lah you guna, RM12.54. So chest rub you, satu bekas tu lebih kurang RM7.51. Tak sampai RM10 pun. And the best thing is you guna essential oil yang sangat bagus. High quality. Bahan tu memang kita tahu berkualiti. So kalau macam you want to buy organic coconut oil, you boleh pakai organic coconut oil. Boleh. Macam Biscuit pun memang ada yang organic. Yes, Biscuit pun ada yang organic juga. Yes. So memang lagi berbaloi lah. Yes, berbaloi sangat. Okay. So and then benda yang saya suka lagi, kenapa buat DIY, sebab boleh custom made. Boleh custom dalam bekas yang berbeza. Macam tadi Anne cakap, boleh letak dalam bekas macam deodorant tu kan, stick. Boleh guna bekas tu. You nak buat bekas besar, nak bagi dekat parents ke, atau you malas nak buat kecil-kecil sebab satu family guna pun boleh. Lepas tu lagi satu, you boleh buat ikut masalah. Katalah you buat banyak bekas, satu untuk kulit, satu untuk tidur, satu untuk perut. So you boleh custom made ikut masalah. And then you boleh juga buat ikut umur pengguna. Satu ni untuk baby, you nak buat hadiah untuk baby, you nak bagi dekat you punya parents, you nak buat untuk diri sendiri. Yes, boleh ikut umur pengguna. So memang banyak sangatlah manfaat bila tahu buat DIY ni. Okay. So bahan-bahan untuk buat DIY balm simple sahaja. Okay. Kalau tengok pada kita punya kit DIY tu, kita ada beeswax. Okay. So nampak. Okay. So ni beeswax. Saya dah timbang siap-siap dah. So you all tak payah worry. Kat Syida saya tak ada penimbang. tak payah. So saya dah buat siap-siap. And then you ada minyak kelapa. Minyak kelapa ni pun saya dah sukat siap-siap 30 ml.
Okay, sebab yang ni untuk satu bancuhan lah. And then bekas. Pernah beli minyak kelapa daripada Shida, dia tak ada bau tengik. Itu Dia yang buat tak ada bau tengik, dia tak berlengas, dan dia lebih kurang macam visik lah. Sebab apa ya? Sebab dia fractionate Dia fractionate, maknanya masa dia diproses sikit, tapi proses tu untuk keluarkan satu gegelang bahan kata molekul tu, sebab gegelang tu dia adalah punca kepada bau tengik dan coconut oil jadi beku. Coconut oil kalau sejuk-sejuk kan jadi keras kan. Betul. So fractionate coconut oil tak ada. So dia minyak kelapa tu diproses sedikit untuk keluarkan satu chain molekul. So dia more acceptable lah to the market. I pernah beli, I think that 2 years ago kot I beli, masa I duduk kat Tawau lagi. Masa tu Shida jual botol besar juga, tu kan, botol kaca tu. Memang surprisingly tak ada bau tengik. Rupanya dia fractionate. Betul, Alhamdulillah lah, sebab actually saya suka guna minyak buat roll on ke, buat minyak rambut, buat untuk badan semua, tapi saya tak boleh tolerate dengan bau minyak kelapa sebab dia macam bau tengik. I know minyak kelapa tu very good, especially virgin coconut oil semua very good, tapi bila kita nak buat, especially bila letak EO, I kena letak banyak untuk kurangkan bau tu, nak potong bau tu. Tapi I rasa macam bila letak banyak dia jadi macam tu terlalu pekat pula untuk kegunaan anak kecil. So I cari sumber minyak apa yang tak ada bau. Alhamdulillah dah jumpa, actually for my personal use je. And then lepas tu I share dengan kawan-kawan dan Alhamdulillah ramailah yang suka. Okay, so those yang interested boleh get to me lah kalau nak replenish. Okay, so inilah you need beeswax, you need coconut oil. Coconut oil tu is carrier oil. Beeswax tu adalah bahan pengeras. Macam balm tu dia actually asalnya lembek, okay, tapi dia akan keras bila sejuk. Okay, so nak keraskan dia tu beeswax. Beeswax tu kalau tak ada beeswax tak jadi balm. Okay, and then you need essential oil. Essential oil ni bahan untuk bagi manfaat kepada balm tu. You nak balm tu untuk skin, you guna essential oil untuk skin. You nak guna balm tu untuk breathing, you guna essential oil untuk breathing. Okay, so kalau orang kata nak buat balm tu, kena standby siap-siap. You nak buat balm tu untuk apa? Sebab dia depends on recipe. Okay, so bahan-bahan ekstra, actually yang ni tak wajib, cumanya kalau you memang jenis rajin nak buat balm, I highly recommend lah you dapatkan electric lunchbox, dan bika kaca. Okay, bika kaca ni kat Shopee ada jual. Okay, senang sikit lah daripada guna mangkuk kaca. Sebab bika ni you boleh tuang je. And then bekas untuk letak kita punya bajuhan balm tu nanti. Yang ni tak wajib, actually you boleh recycle bekas-bekas apa yang ada. Kadang ada bekas Vicks lama ke apa ke, bekas balm ke apa, asalkan bekas, lepas tu ada tutup, you dah boleh guna, you just bersihkan aja. Material bekas tu Shida boleh pakai apa-apa je? Biasanya bekas balm ni dia buat daripada plastik tebal. So it's okay untuk letak, tak ada masalah. Sebab dia dah even kita punya yang living punya produk yang ointment balm tu pun dalam bekas plastik kan. Even kita punya massage oil yang dah ada EO tu pun dalam bekas plastik. So usually plastik yang guna untuk benda-benda kosmetik ni dia memang grade tebal. Tak ada masalah. Cumanya EO asal tu you tak boleh letak dalam plastik lah, nanti dia makan plastik. Okay. You boleh guna bekas tin, bekas kaca, bekas plastik jenis tebal. Usually kalau you ada bekas moisturizer yang lama-lama ke apa kan, you boleh guna. Basuh, recycle je. Okay.
So jom kita tengok resepi DIY balm. Okay. So pilih resepi untuk tambah kualiti kesihatan. So malam ni saya akan tunjuk macam mana nak buat balm. So resepi tu depends on you all. Tak kisahlah nak guna apa tu. You all boleh buat sekali ataupun you all boleh buat later bila saya dah tunjuk demo. So kalau nak tengok resepi dalam kit tu saya dah bagi dah resepi siap-siap. Okay, memudahkan. If you have your own resepi pun you boleh guna. So ini panduan sahaja. And then point yang paling penting sekali selalu orang tanya berapa titis nak letak. Tak kisahlah buat balm ke, buat roll on ke, ni memang favorite soalan. Berapa titis Kak Syeda? Actually kan, it depends on you. You nak follow resepi orang atau you nak buat your own decision. Okay, saya recommend kalau you rasa macam nak follow resepi orang, you boleh follow. Tapi kalau you nak explore, you buat your own decision. So saya ada buat guide macam mana you nak letak bilangan titis. So ada 3 cara. Cara 1, cara 2 dengan cara 3 dekat dalam resepi ni. Okay. So yang ini nanti you all boleh baca. InsyaAllah dia punya penerangan sangat jelas sebab saya try my best untuk buat dalam ayat yang lebih mudah dipahami. Kalau cara yang paling saya senang, saya tengok saiz bekas. Kalau bekas ni 10 gram, saya akan letak 10 titik. Sama juga dengan botol roller. Botol roller tu kan 10 ml kan? Saya akan letak 10 titik. Tapi kalau you nak buat balm untuk baby and then you rasa macam 10 titik tu macam banyak sangat, you tengok balik dekat cara 1. Cadangan umur, bayi dan kanak-kanak. Okay. Dia bagi ikut half, biasanya half. Biasanya 5 titik. Okay. So try and error usually bila dah kalau yang 10 titik tu gabungan, katalah kita pakai lavender, peppermint, lemon dengan teas macam resepi Syeda yang Syeda suka tu, maknanya gabungan semua tu menjadikan 10 lah, bukanlah 10 lavender, 10 teas, 10 ni bukanlah. Boleh juga. Boleh juga lah. Oh, so tapi buat sinergi. Cari botol kosong, letak 10 titik lemon, lavender, teas, peppermint teas, sinergikan. Lepas dah sinergikan, saya akan letak dalam ni 10 titik. Okay. Stay 10 titik. Tapi EO tu saya dah sinergikan siap-siap. Lagi dia powerful lah. Yes. Sebab saya ikut Jen punya resepi kan, dia kata kalau nak combine EO, better sinergikan dulu. Buat roll on ke, buat balm ke, sama je. Even nak diffuse EO pun kalau kita nak combine EO, better buat sinergi dulu. Okay. So biasa balm ni saya banyak recommend untuk benda yang masalah kulit lah. Okay. So actually ini resepi yang ada yang boleh guna dalam PSK dan ada yang extra out of the PSK. Saya nak share sikit, actually lavender, copaiba, frankincense dengan melrose ni saya dapat resepi ni daripada Kak Nomi. Kak Nomi saya ingat lagi dekat group Touch Oil kot. Masa tu Tender Touch out of stock, lama sangat, ingat tak kan? Betul. Sangat. Tender Touch memang kalau ada cepat habis lah. Lepas tu anak air nombor 1 tu dia ada eczema. So memang I baca-baca banyak orang recommend Tender Touch. So Tender Touch tak ada. So Kak Nomi suggest pakai 4 EO ni, equal drop. Lavender, copaiba, frankincense, melrose. Memang jadi, insyaAllah. So cuba. Kalau tak ada pun try lavender, melrose. Sebab melrose tu dia very good untuk clean the skin yang gatal-gatal. Tapi bila bercakap pasal eczema, kena pantang benda lain jugalah. Okay. Tak boleh harap luaran saja. Okay. Aim kelas kita hari ni untuk belajar macam mana nak moisture skin lah. Betul. So Breathe Easy pun satu benda yang popular juga untuk buat balm. Okay, ini untuk gantikan face rub. Okay. Lepas tu muscle.
Masa ni untuk kita sakit-sakit badan lah. Okay. So yang ni pun bagus juga untuk buat chest rub, untuk buat balm. Okay. So sedikit pantang larang, ada 3. Pembekal tidak konsisten. So kalau you all hari ni kita akan buat balm guna Biswak daripada Stop Lab Malaysia. So resepi saya 5 gram Biswak, 30 ml coconut oil. Tapi kalau you all nak ulang balik nak buat, tapi you all punya Biswak daripada supplier lain, tapi guna resepi saya, you all kena ada expectation tekstur dia tak sama. Sebab saya pernah try Biswak dekat LSP. Biswak kat LSP tak jadi. So saya kena ubah balik saya punya formula. So daripada situ saya belajar, tak boleh tukar-tukar jenama Biswak. Sebab tu saya share sumber tu, saya ada tulis kat label daripada Stop Lab Malaysia. Okay. And then lagi satu, kalau boleh jangan buat batch besar. Okay, kita buat sikit-sikit dulu. Sebab benda DIY ni kalau boleh jangan buat banyak-banyak sangat sebab kita tak pakai pengawet dan kita tak nak orang kata ada kuman ke apa kan. So buat kecil-kecil je dalam 10 gram ni, kalau rajin guna seminggu 2 minggu habis, nanti ulang balik buat. Okay. And then bila you share pasal balm and then ada kawan pula guna EO yang bukan yang living, don't expect the same result. Sebab saya dapat kata Kak Syida, saya dah try buat balm, kenapa tak jadi ni, kenapa tak macam ni, tak macam yang dulu. Dan dia tanya balik, saya tak pakai yang living, saya nak jimat, saya pakai brand lain. Tak boleh lah. Okay. So ni 3 benda lah pantang larang. Okay. So ni kaedah buat balm sedikit. Sebenarnya senang je. Sukat bahan tu saya dah sukat. Ni 5 gram dengan 30 ml. Okay. So masukkan bahan tu dalam bekas kaca. Okay. So bekas kaca. Ini saya dah on. So bekas kaca ni kalau you all buat atas dapur, letak periuk, letak air, lepas tu letaklah mangkuk. I think ada share gambar kan? Ada, dia macam teknik double boil tu, macam kalau you nak double boil macam masak coklat tu. Nak cairkan coklat. So ni masukkan ya. Okay. Saya nak stop share sekejap tak? Boleh. Stop share bagi nak gambar besar sikit. Macam nak stop. Okay. Okay. Okay, nampak Nampak. Okay. So ni letak Biswak, campur sekali dengan minyak kelapa sebab memang ada, kalau you google resepi ada yang cakap panaskan Biswak dulu. Boleh buat macam tu tapi risiko dia apa tau? Bila you panaskan Biswak dulu dia dah cair, lepas tu you masukkan minyak, dia akan jadi emulsion. Dia akan, sebab suhu sejuk campur suhu panas. Kan? Dia jadi mengeras. Dia jadi betul. Tak cantik nanti. Nanti you punya balm jadi kasar. Saya dah kena. Tu saya cakap siap-siap. Okay. Saya campur kali terus lah. Letak siap-siap. Nanti saya adjust kamera ni. Okay. Bekas ni you all jangan buang tau. Boleh buat, nak sinergikan, nak buat minyak massage oil ke apa ke kan, nak sinergikan oil ke. Syida memang terror bab-bab jimat ni, dia ingatkan kita. Yang masa botol bloom tu pun, I baca posting Syida. Jadi I simpan botol bloom tu. Kena jimat cermat, semua tu duit tu. Kan boleh guna air, boleh letak household cleaner untuk bagi gift, letak minyak, macam-macam lah. Okay, subhanallah, I tukar kamera if I can, kejap Bolehkah I tukar kamera? Siapa yang nak nampak jelas, tekan screen pada speaker view. Bila you pilih speaker view tu, you nampak besar. Okay. So electric lunch box ni, kejap Saya dah pakai 5 tahun kot.
elok lagi. Pakai travel. Bagus sangat ni. Inilah saya punya hulu ke hilir nak buat balm ni masa buat kelas DIY. So saya dah letak beeswax, dah letak coconut oil dan letak je tengah ni. So nanti air tu akan mendidih lah. Akan mendidih, so dia akan cairkan. So tunggu je sekejap. Okay. So you just get ready. Ni saya dah bagi siap-siap untuk kacau. Bukan untuk korek telinga ya. Bukan untuk korek gigi ya. Untuk kacau. Okay. So you standby bekas. Okay, sementara dia nak cair tu standby bekas. Buka siap-siap. Okay. Ini kita buat 3 bekas tau. Tapi kalau you ada 1 bekas besar, tuang je lah dalam 1 bekas. Okay, boleh je. So kita nak cari essential oil. Saya ambil essential oil sekejap ya. Okay. Malam ni saya guna Kitsen. Sebab si Ama dia suka sangat Kitsen ni. So dia nak guna minyak rambut. So saya nak buat pomade lah untuk dia. Okay. Kalau pakai pomade pun boleh pakai resepi DIY balm. Boleh. Kalau jadi cantik lah. Memang cantik lah rambut tu. Dia jadi minyak rambut. Sebab I tak pernah lagi, sebab dulu pernah dapat orang bagi free lah DIY pomade, dia orang member lah buat bagi kat I, tapi I tak pernah buat sendiri sebab I macam I ni malas sikit bab nak trial and error ni. Macam tu kan. Maknanya benda ni boleh buat pomade, cumanya bila dah sapu dekat rambut dia akan jadi macam minyak rambut. Dia kalau nak keraskan rambut, you kena tambah bentonite clay. Bentonite clay. So dia akan jadi macam keras sikit lah. So saya macam malas lah nak benda tu. So ada resepi asas yang Syida bagi dalam DIY kit tu memang dah boleh buat pomade juga. Bukan buat balm untuk sapuan kulit je. So dia jadi macam minyak rambut lah. Hair oil. Tapi hair oil dalam bentuk solid. Menarik. Sebab dia sebenarnya sama je macam massage oil, macam hair oil, macam roll on. Cumanya balm ni solid tu je. In fact kalau resepi apa yang saya buat, letak lemon banyak-banyak. Lepas tu saya nak buang stiker dekat botol EO. Botol EO kan ada setengah stiker, susah nak tanggal kan. So bila saya pakai balm, letak lemon, stiker tu senang nak tanggal dalam bentuk balm. Kalau saya pakai carrier oil, dia macam payah sikit. Kalau nak letak lemon saja macam banyak sangat kan, nanti nak cepat habis. Cepat habis pula lemon tu. Okay, so saya tunjuk ni gambar kejap. Okay. Tu dia dah nak cair sikit, nampak tak? Kalau kita selalu kacau, dia lagi senang cair. Okay. And then lagi satu, rumah saya ni dah pasang aircon. Jadinya dekat sini panas, dekat sini dia sejuk. So dia macam lambat sikit nak cair. Sama juga macam you hala kipas ke sini. Kalau you hala kipas ke sini, lambat juga balm nak cair. Sebab saya kadang buat kelas DIY. Kelas DIY tu macam buat dekat kelas. Ada cikgu-cikgu lah panggil. Lepas tu kipas kat kelas tu kan kuat kan. Duduk kan. Saya pun heran, kenapa lah balm saya ni lambat. Lambat nak cair. Lepas tu bila suruh minta
diorang tutup kipas, baru cepat sikit cair bam. Dia bab temperature lah. Ni sebab rumah saya dah pasang aircon, so dia jadi macam lambat sikit. Kalau tak cepat je ni. Rasanya kalau buat atas dapur pun akan cepat lah sebab ada api untuk air mendidih kan. Betul. Sebab nanti dia macam konsep apa orang kata suhu dia tidak melampau sampai tahap mendidih. Yes. So sementara nak tunggu cair tu, ada soalan tak daripada audience? Sebab saya tak nampak chat. Ada soalan ke untuk saya? Tengok tadi tak ada soalan. Diorang ni pemalu agaknya. Tak tahulah. Sure. Sebab kebanyakan dia orang kata apa kalau kita kat zaman-zaman asrama dulu Syida, kita kan panggil junior, senior kan. Kalau yang form 1 tu kita panggil freshie. So diorang ni banyak yang freshie. Malu-malu lah tu. Dah tak apa. Tanya je. Wah, ada soalan tak? Boleh tanya. Kalau tak nak tanya, nak unmute pun boleh. Itulah. Kalau resepi yang banyak yang saya saya bina perniagaan saya melalui kelas DIY BAM. So walaupun sekarang pandemik kita tak boleh buat kelas face to face, tapi you boleh buat BAM. Lepas tu you share dengan you punya prospek atau you share dengan you punya team member. It's good tools, buat BAM ni it's good tools untuk building business. For me yang saya yang tak ada pandai sangat knowledge pasal essential oil kan. Tapi bila BAM ni orang nampak benda tu praktikal dan orang kagum. Boleh buat sendiri ke? Nak belajar lah. Kalau untuk prospek tu, saya akan cakap, ni ada resepi ni, BAM ni buat pada PSK. Bolehlah PSK, you join I, jadi member di PSK, I ajar you macam mana nak buat BAM. Betul, jadi ahli-ahli yang baru ni, yang freshie ni, boleh juga guna macam mana Kak Syida tadi, dia nak menggalakkan orang menggunakan PSK tu, dengan ni sebab memang ada orang yang suka benda-benda DIY ni. Macam memasak lah. Kan memang ada orang yang suka memasak ni. Jadi kita kena nampakkan kepelbagaian penggunaan essential oil tu. Sebab banyak orang fikir essential oil tu wangi-wangi je. Dalam diffuser je. Syida ada soalan. Syida, I bacakan ya. Boleh. Okey. Kalau BAM yang kita dah tahu, yang kita dah buat tu, berapa lama boleh tahan? Biasanya apa-apa DIY pun kita recommend guna dalam masa sebulan. 4 weeks lah. You buat spray ke, kalau spray tu lagi cepat sebab spray guna air. So benda yang ada air tu boleh risiko pembiakan bakteria kan. So dalam 2 minggu. Tapi kalau roll on, massage oil, BAM ni kan minyak kan. Minyak dalam 1 bulan, 2 bulan okey lagi. Tapi jangan lama sangat lah sampai 6 bulan. Nampak sangat you all tak guna. 1 bulan, 2 bulan tu okey lah. 1 bulan, 2 bulan okey lah. Lagi satu dia tak diguna air. Jadi risiko untuk pembiakan bakteria tu kurang. Cumanya sebab kita sentuh dengan tangan tau. Kan? Kita sentuh dengan tangan. Dia akan jadi cross contamination. Maknanya kuman. Every time kita sentuh tu kita tak tahu kan kuman. So dia boleh kata buatkan BAM kita jadi tak cantik lah nanti. Tiba-tiba je ada macam nak kita sanitize tangan dengan tips tu ataupun kita guna tips sanitizer atau boleh tak kita guna tips spray tu untuk spray dulu bekas tu? Dia it's not a matter of you even kalau you sanitize pun semua it's okay. Tapi once you dah guna, berulang-ulang korek. So what's on your finger tu you never know.
kan? Betul. Kadang-kadang ada orang cuci tangan bukan 20 second kan. Betul, kejap je. So you never know what's ni, and then kita worry je lah. So far tak ada lah orang complain. Even kadang-kadang saya pun ada balm yang saya buat. Saya terlupa. Banyak sangat buat balm, terlupa, tersorok celah-celah kan. Lepas tu tanya, ni balm bila buat ni? Bila ingat balik, alamak, 3-4 bulan lepas. Tapi bila buka, okey lagi. Bagus kita letak dia buat reference kita. Tapi kalau katalah kita guna dengan cara bersih ke apa, boleh lebih daripada sebulan 2 bulan lah. Yes. Common sense lah. Common sense benda tu jangan lama sangat. Okey, ada soalan lagi satu. Katanya kalau argan oil yang kita beli dekat Watson tu, buat campuran untuk sapu kat muka pun boleh tak? Okay, you tengok label, kadang-kadang argan, kadang-kadang dia dah campur dengan benda lain. Kalau dia memang 100% argan oil, it's a good carrier oil lah untuk you guna. Tapi tengok kesesuaian kulit muka juga. Ada orang tak serasi sapu minyak-minyak dekat muka kan. So try lah sikit dulu. Cumanya my concern is tengok label. Tengok label sebab kadang-kadang contohnya lah macam kita beli shampoo argan oil. Argan oil tu last sekali yang hitam, tapi yang lain tu apa-apa dia letak kan. So kena make sure 100% argan oil lah. Yes. Ada lagi satu, okey, apa tanda-tanda yang balm tu jadi tak elok? Dia bau tengik. Okay, especially kalau you guna virgin coconut oil, dia akan bau tengik. Lepas tu kita risau bau tu akan react dengan essential oil, dia akan jadi lagi bad smell. Bau. Lepas tu dari segi texture kadang-kadang dia akan jadi macam berpasir. Okay, texture balm dia lembut, silky. Tapi bila lama sangat dia macam rasa macam biji-biji. And then lagi satu kita risau ada kuman lah. Contohnya you buat balm untuk kulit, untuk eczema. So you pun colek, sapu kat eczema kan. Lepas tu dekat sini pun dah ada kuman. Ambil, colek lagi kan. Sapu lagi kan. So it can be cross contamination dan mungkin ada breeding kuman dekat situ. That's why bila sapu tak lega. Sapu tak lega. So mungkin nak kena buat new balm atau kena tukar pula pakai EO lain ke. Tapi konsep dia memang kena pakai lah buat tu. Bila you pakai ada contamination tu tapi lepas tu you biar berbulan baru pakai balik, memang tak lah. So maknanya kalau 10 gram tu ataupun bekas yang macam 50 gram, 30 gram tu, kalau kita pakai kerap, memang habislah benda tu kan. Tak adalah terlalu lama. That's why dalam pantang saya tadi jangan buat big batch. Jangan buat sampai 1 kilo. Yelah buat apa? Even 500 gram pun banyak juga. I think 100 gram pun banyak. Itu dalam 50 gram pun okey juga. Tengok you punya keterapan guna. Okay. So ada seorang ni tanya, kalau untuk nipple crack, elok guna EO apa letak dalam balm? Lavender. Ada breastfeeding penasihat kat sini. Actually kalau crack, tengoklah latch dia macam mana. Cari punca dia. Kadang-kadang sebab amalan sabun, sekarang ni tu tonyo. You guna sabun dry dekat situ. So get back to the root sebab benda-benda sapu ni dia superficial je. Dia sekejap je. Legakan saja kan. Luka crack tu kat dalam tau. Sebab ada luka tu dia celah-celah. So biasanya betulkan latch and then segi amalan mencuci jangan agresif sangat. And then kalau you nak heal, you boleh buat balm, letak lavender, frankincense, copaiba. Tapi sebab bau lavender tu kuat, strong. Actually 3 EO ni kalau tertelan tak ada masalah sebab dia ada vitality punya range kan. Ada lavender vitality, copaiba vitality, frank vitality. So kalau tertelan tak ada masalah. It's just that bau dia kadang-kadang baby jadi sensitif. So nanti bila you letak terlalu banyak sangat titik, bau dia overpower, nanti anak you tak nak menyusu.
So maknanya kalau katakanlah dapat baby yang dia tak suka dengan bau tu, just you wipe clean dululah sebelum breastfeed Yes. anak. Kalau Yes. siapa yang perah susu guna tangan ke, siapa yang guna pump ke, advisable lap dulu, kan, cuci dulu, perah, kemudian sapu balik lah. Betul. Bahan Kena yang biasa orang guna yang selamat untuk ibu dan anak, lavender, copaiba dengan frankincense. Betul. Sebab dia memang safe for children, safe for baby, and then dia ada vitality juga. So kalau ada tersisa-sisa tu kena, and then sebab beeswax tu kalau boleh carilah yang organik. Maknanya sebab yang saya punya beeswax ni biasa je. Dia bukan organik. So kalau you nak buat nipple tu cari beeswax yang organik. Kat Shop Black ada. Beeswax dia organik ni dia lebih yellow tau. Dia warna dia macam yellow, macam badger tadi, bahasa gambar macam badger tadi. Yes. Kalau organic balm tu memang tengok dia yellow. Tapi biasa yang Syida bagi tu pun dia memang benda semula jadi sebab dia daripada hive tu, daripada hive kumbang tu. Jadi dia memang dah natural. Tapi if you want to go, kalau macam yelah orang kata kalau kita macam Syida katalah, kita punya own preference. You nak cari yang organik dan you boleh beli juga yang organik. Warna dia memang sedikit yellow. Betul. Warna beehive tu lah. Okay. So saya punya balm dah cair. Saya pusing kat kamera. Okay. Ni kalau pakai dapur lagi cepat ni kan Syida? Lagi cepat tapi I malas nak ke dapur, semak. Betul. Lepas tu nak letak kamera pula payah kan, nak stand kan. So ni. Okay, nampak tak? Nice kan? Air je. Okay. So jangan terus letak essential oil, sejukkan sekejap. Okay. So katalah dekat dapur, you ada periuk, tu Syida juga. Ya? Kenapa? Sebab ni kan banyak ahli baru kan. So kenapa kita kena sejukkan dulu sikit? Okay. Sebab kita sejukkan supaya sekejap je, tak adalah sejuk lama sangat sebab nanti dia beku. Kita sejukkan sebab sekarang ni dia tengah panas, dia meruap. Jadi bila kita letak essential oil, nanti banyak yang meruap. Rugi. Okay. Sayanglah. Rugi. Kena jimat. EO mahal kan. Ni Syida senang dah guna Kit Sense, Kit Power ni dia dah memang blend, dah ada EO macam-macam dalam dia memang blend. Kalau buat balm memang suka pakai yang blend lah. Okay. So ni dia tak boleh lama sangat, nanti dia beku. Okay. So actually you nak letak dalam ni pun boleh. Tapi kalau letak dalam ni maknanya tiga-tiga bekas ni akan sama, betul tak? Jadi sama je lah semua. So kalau nak buat tapi lain, macam mana? Kalau nak buat satu je, saya akan tuang kat sini dulu. Saya akan tuang kat sini. Nampak Okay, tuang. Lepas tu baru titik essential oil. Kalau kita letak dalam bika, jadi tiga-tiga tu resepi dia sama. Kalau nak buat resepi lain-lain, tuang dulu dekat dalam bekas besi tu, bekas aluminium tu. Lepas tu baru kita letak essential oil mana-mana yang kita nak. Betul. Yang ni dia colour sikit sebab dalam ni ada vela. Yang ni Kit Sense Power ni vela for the kids. Sedap sangat bau dia. Tapi beli kat US lah. So dah titik tadi. Okay. That's why saya bagi kayu ni untuk you ratakan. Lagi-lagi kalau buat resepi macam-macam kan. Ratakan. Lepas tu tunggu dia keras je lah. Kalau lah kata sementara buat tu yang dalam bika tu terkeras, kita boleh letak balik air panas lah. Panaskan balik. Okay. So I nak share another tip. Okay. Kan tadi bekas mana? Kejap. Mana bekas nak aku ambil ni? Dia depan mata. Ni kalau you all rasa nak simpan dalam ni. Boleh guna kemudian. Nanti reheat je lah. Nanti reheat je. Lepas tu saya bagi dalam bekas kaca.
Nanti you all nak reheat macam ni je. Nampak tak? Ni kira dah campur dah. Ni kita panggil bancuhan balm. Dah campur dah, dah cair dah biskuit dengan coconut oil. Nanti dia keras, tak apa dia keras. Nanti next time saya nak buat lagi, saya panaskan je dalam ni. Atau atas dapur. Okay. Nanti bila dia dah panaskan, dia cair, you tuang je lah. Tuang je lah dalam bekas. Okay. Kalau In macam fact, buat resepi yang akan datang lagi kan? Betul. In fact, kalau you all malas nak guna mangkuk, you masukkan je biskuit dalam ni. Masuk biskuit, masuk oil, lepas tu heat je terus. Tak payah bika. Oil memang dah ada dalam ni. Betul. You masuk je biskuit. So you letak dekat. Tu yang saya bagi bekas. Cumanya dia lambat sikit sebab bekas ni tebal tau. So biskuit tu mungkin lambat sikit nak cair. Ada pro and cons lah. Macam ni memang dah cair tak apa. Nampak tak dia mengeras tu? Yelah sebab bekas dia tu tebal. Kalau dah cair tak apa, saya tak dami. Tapi masa nak cairkan biskuit tu saya guna bekas nipis sikit. Bika ni. Nampak tak? Sekejap je dah keras tu. So yang ni janganlah cuci, sayang. Ambil lah. Buah kat rambut sendiri ke, kat rambut anak ke, kat tangan ke. Macam ni pun melembab juga, cuma dia tak ada EO. Boleh juga jadi macam lotion. Dia kena heat tangan kita kan, dia jadi cair. Okay. So yang ni sekejap je. I think bila cuaca sejuk macam ni, aircon ni kan, sekejap je nanti dia keras. Ni ada soalan Syida, beeswax ni sesuai tak untuk tumit merekah? Boleh. Maknanya beeswax soalan tu saya betulkan. Bukan beeswax sesuai, balm sesuai tak? Itulah balm tu sesuai tak? Sesuai lah. Buat resepi. Kalau beeswax you kena ambil beeswax tu kena tanya kat kaki. Kan. Okay. Lepas tu ada soalan lagi, kalau untuk buat aroma candle, sama tak caranya? Aroma candle pakai beeswax je. Tak perlu tak payah. Kira tak payah. Pakai beeswax je. Tapi saya tak pernah try sebab saya tak suka candle. Sama lah. Aku tak minat. Ada anak kecil. Sebab I ada anak kecil yang entahlah kalau bawa pergi rumah orang pun orang heran kot. Sebab anak I jenis yang sana sini. So memang I pun tak ada ambil candle. Takut terbakar. Sebab candle you kena letak essential oil nak bagi dia macam wangi kan. So I rasa macam tak guna diffuser. Sama macam guna diffuser lah. Tapi kalau nak buat yang candle tu tak perlu coconut oil lah. Maknanya pakai beeswax sahaja. I tengok resepi tu pun memang pakai beeswax je. Okay. Kiranya macam you cairkan beeswax, lepas tu you masukkan dalam acuan, lepas tu you letak apa tu dia punya sumbu tu kan, sumbu pembakar tu. Nanti dia keras. Actually bekas ni pun boleh buat candle. Letak sumbu je. Letak sumbu bawah ni. Lepas tu you letak beeswax yang dah cair, lepas tu you potong lah candle tu kan, trim kan. Lepas tu you hadiah. Yelah at least kalau siapa yang suka candle lemongrass untuk halau-halau nyamuk. Untuk halau nyamuk kalau macam tengah open house ke kan, kalau boleh letak kan dekat makanan. So sebenarnya macam candle tu, kalau candle yang di luar sana tu memang bahan dia kita tahulah membahaya untuk kesihatan kita. Tapi kalau you nak buat candle yang lebih sihat, macam you cakap halau nyamuk ataupun untuk aroma kan, siapa yang tak ada, it could be siapa yang tak ada diffuser, boleh buat candle tu lah. So hanya gunakan beeswax sahajalah. Tapi kena guna banyak lah kot kan. Tengok pada saiz candle tu. Betul. Ikut saiz bekas. Nak buat candle tu besar mana. Berapa lama Syida benda tu nak keras yang balm tu? Dah keras dah. Actually dia sebaiknya kita biarkan dia kat luar dah nampak keras. Tapi dekat dalam lembik lagi. So kita biarkan 1 ke 2 hari. Dia lagi best lah tekstur dia. Tapi
dia cepat keras. Cumanya dari segi penggunaan, better tunggu 1 ke 2 hari. Okay, so maknanya bila dia dah sejuk je, macam kita dah rasa bekas tu sejuk, kita dah boleh tutup lah. Tapi kita Betul. guna 1 ke 2 hari lah, baru kita guna lagi bagus lah. Betul. Tapi kalau you urgent, tak boleh nak tunggu, boleh je guna je. Sebab sendiri buat kan. Boleh tak letak dalam peti ais nak bagi cepat sejuk? Boleh juga. Tapi peti ais dia sudden temperature. So any changes in temperature yang terlalu cepat, dia akan buatkan you punya balm texture dia jadi berpasir. Quality dia lah. Yeah, dia balm tu jadi, cumanya bila tekstur berpasir, you rasa macam kenapa dengan balm ni, sakit ke? Macam scrub pula. Macam tak best lah kan. So dia more on customer punya acceptance lah. Ni dah keras kan? See, cantik kan? Nice kan? Lah. Ada biru-biru sikit sebab I letak Kit Sense Power tu ada Vela kan. So kalau you buat balm German Chamomile, Blue Tansy tu boleh buat balm, boleh buat face oil. Blue Tansy kan bagus untuk kulit kan. Boleh try. Okay. Senang je lah. Senang sangat nak buat. Yang paling penting tu macam penerangan Kak Syida pada mula tu untuk kita punya awareness. Untuk kita orang kata apa-apa pun kita sebelum kita nak educate member, sebelum kita nak buat sale apa, kita educate diri kita sendiri dulu. Betul. Educate diri kita sendiri dulu, and then kita cuba pelbagai resepi dan kita nampak essential oil ni lebih daripada sekadar untuk wangi-wangi. Sebab selalu orang akan macam essential oil untuk wangi-wangi tu macam potpourri untuk wangi-wangi tu. Tapi kalau kita beli potpourri dan kita beli essential oil yang boleh drop kat potpourri tu, itu sajalah kegunaan dia. Sebab dia tidak boleh sapu kulit, dia tak boleh diffuse. Kan dia macam diffuse udara sebab ada potpourri tu, dan dia tak boleh ambil kedalaman. So tak ni. Dan satu ni I suka balm ni sebab apa tahu, kalau buat kat budak-budak, kalau budak-budak jenis yang macam tak masuk tangan daripada mulut, kan kot kita sapu dekat perut. Tapi budak-budak kan, baby especially, dia terpegang perut dia, you tak risau dia termakan sebab bahan dia you tahu. Ada coconut oil, ada beeswax, ada essential oil tu, dia dah cair, tak risaulah kan. Betul. So actually kalau nak belajar buat balm saja, it's very simple. In fact, orang yang nak buat business pun contact I nak buat balm. Tapi bila I cakap guna essential oil yang baby, diorang tak boleh accept. Diorang kata mahal, lepas tu nanti diorang nak jual balik mahal. Then bila saya cerita kat diorang kenapa essential oil yang living bagus, kenapa fragrance, kenapa kita tak galak guna fragrance, because it's 30 dozen. Lepas tu dia xenoestrogen. Lepas tu dia hormone imbalance. Saya tanya sendiri dengan penjual tu, you jual buat produk ni untuk sihatkan orang ke untuk bagi orang sakit? Serius. Sebab seller dia tak nampak benda tu. Dia nampak nak buat untung je. So bila kita nak beli produk, you kena ada awareness produk ni give you benefit ke bagi you harmful. So that's why I have trust issue nak beli produk dekat pasaran. That's why after so many years research, I find yang living. Yang living semua ada. Nutrition, supplement, and then dia ada seed to sale. So saya tak adalah nak rasa ragu-ragu pasal kualiti. Kalau saya pergi farmasi, 2 jam pun tak habis nak belik. Itu Syida yang pandai, yang tahu baca label tu. Dapat macam I jenisnya macam nak buka je nak ni. Kalau dekat ada tester lagi lah I suka. Semua nak test. Itu kan? Ya Allah, saya dulu kerja farmasi, memang kerja duduk dalam mic. Bila tak ada customer memang belik label. Bila belik label, dia punya claim tu natural gini kan. Bila tengok ingredient, ya Allah, tak ada apa pun. So be educated customer. So bila you guna produk yang living ni, bagusnya essential oil dia tu
multi-purpose. You boleh buat roll on. Tak payah nak beli roll on kat pasaran tu. Boleh buat balm, tak payah beli balm kat pasaran. Nak buat DIY untuk foaming wash pun boleh, toner boleh, serum muka boleh, semua boleh buat sendiri. Sebab Senang je, very macam simple. sebotol oil, macam Syida kata tadi, sebotol RC tu boleh pakai macam-macam. Sebab macam RC tu bukan untuk buat chest rub je, tapi boleh buat untuk muscle, macam Syida kata tadi, rasa tegang-tegang kat bahu kan, kat lutut, macam lemongrass tadi tu. RC tu beli je dekat Shopee yang apa tu, yang inhaler tu, inhaler tu kan, beli je kat Shopee. Saya titik RC dalam tu, saya bagi sampel, insya-Allah. Sangkutlah orang beli PSK, sangkutlah orang nak order RC. Sebab dia very powerful tau RC tu. Dia macam instant relief untuk masalah-masalah hidung, nafasan. So kita cerita je, orang tak rasa. You bagi je sampel. Kalau letak dalam inhaler tu, kalau you rasa macam nak bagi balm ni macam messy, tak ada modal ke apa ke, nasal inhaler tu very powerful. Betul, inhaler kalau beli kat Shopee dia ada macam-macam warna tau. Lepas tu dia bagi you apa tu, orang kata ada satu tu ada wigs tau, dia punya batang warna putih tu. Yang itu you boleh titis EO kat dalam tu je. Lepas tu memang untuk hidu-hidu tu memang sedap lah bau dia kan. Sebab kadang-kadang kalau macam katakanlah kita macam tengah kerja, meeting ke jumpa orang, kita nak drop tu memanglah bagus untuk dari segi marketing, orang tengok kita drop tu kan. Tapi macam yelah, kalau kita dalam keadaan yang tengah profesional, takkanlah kita nak buka, nak titis apa semua kan. So kita boleh, orang biasalah nampak nasi inhaler tu kan. Nasi inhaler simple, roll on, benda yang biasa orang nampak dekat pasaran. Itulah Atika pun cakap, dia kata dah lama dia tak jejak kaki kat Watson dengan Guardian. Semua guna essential oil. Tapi tu memang betul tau. Betul sangat-sangat. I kalau pergi Guardian tu setakat yang macam tiba-tiba macam contoh nak beli terpaksa beli. Nak beli cotton lah, untuk cuci untuk letak toner kat muka. Macam saya saja nak beli cotton buds lah. Macam tu je. Tak ada beli. Memang air tu tak masuk sangat pun. Even memang betul lah. Memang betul. Pencuci muka semua. Kita punya barang kalau kita susun lah. Kita susun elok-elok. Tu farmasi kita sebenarnya. Kita ada personal care, kita ada suplemen, betul tak? Lepas tu kita ada nutrition, benda tu semua ada dalam farmasi. Tapi kebanyakan orang cakap KM beli kan. Kadang-kadang ada orang yang datang rumah kan, macam cakap macam-macam KM ada semua. Ya Allah, kalau nak bagi tahu memang banyaknya. Okay, YS satu pemurah bagi gift. Second, I memang claim, I memang apa ni tahu, macam frankincense semua tu, frankincense tu antaralah benda yang I suka claim points. Betul. I suka. Sekarang boleh redeem kan, dulu tak boleh. Dulu sekarang tak boleh. Sekarang frankincense boleh. I memang redeem. Semua benda yang mahal-mahal ni, kadang-kadang I tengok harga kan. Unfortunately rose tak boleh redeem. Kalau rose boleh redeem, I memang kumpul points. Macam tu kan. Memang kumpul. Kalau rose boleh redeem, habislah YS. Tak. Okay, juga rose boleh redeem. Bagi orang encourage buat ER. Memang I suka buat ER tu sebab I nak claim. Kadang ER tu, ya Allah, I punya ER kadang memang order orang je. Tapi semua dapat points, sendiri pakai points. Macam kawan-kawan yang baru-baru, kadang-kadang you all nak buat ER tak ada bajet kan. Ambil order daripada kawan-kawan. And then bila nak ambil order tu, orang bukan tiba-tiba out of blue nak order dengan you. Usually diorang nak try dulu. And then you bagilah sampel. Bila dengan kawan-kawan ni kita tahulah orang ada masalah apa kan. You tengok diorang punya WhatsApp story ke, orang punya Facebook ke kan. Dan diorang ada isu flu ke, sinus ke, headache ke apa-apa. You offer kata, I guna ni bagus tau. I nak bagi you sampel free je. Tak apa you cover lah duit postage. I nak tolong you. Kadang-kadang orang nak beli EO pun orang rasa mahal, dan you boleh cakap you boleh tahu macam orang tu ada budak ke apakah, you boleh cakap tahu tak I hari tu try. Kadang-kadang kita kena cerita dengan orang yang kita try satu resepi ni, kita buat balm contoh kan, kita buat balm ini. Kadang-kadang orang tak tahu benda tu boleh buat balm. Macam Syida kata masa mula dulu
apa ni orang terkejut. Apa ni Syida kata boleh buat BAM semua. Actually, to be honest dengan you all, walaupun I enroll Syida, I tak pernah ajar Syida buat DIY. Sebab I sendiri pun masa mula tak tahu. I dan Syida ni kita baru-baru tahu masa tu. I memang baru, lepas tu tiba-tiba ada Syida. Lepas tu memang tak tahu. I belajar buat BAM, belajar buat roll on apa semua. Terbalik Syida yang ajar I. Dia dalam yang living ni kita belajar sesama kita. Siapa yang ada ilmu kita belajar, tak kisahlah orang tu atas kita ke, orang tu bawah kita ke, open kita punya mind untuk belajar. Itulah I belajar. Tak semestinya I belajar kita untuk ni galakkan. atas sekali kita tak belajar kan. Betul. I belajar untuk galakkan orang banyak gunakan EO dan bahagian penjimatan. I bagi tahu kat you all terus terang, I belajar pada Syida. Macam mana nak ajak orang untuk penjimatan. Sebab honestly, bukan kita kata nak belagak, kawan kita pelbagai bangsa, pelbagai gaya hidup semua. Tapi honestly, I punya kawan-kawan, ialah selalu kawan-kawan kita yang selalu yang stay dengan kita lama ni daripada universiti dengan kawan kerja tau. So kawan-kawan I yang kat universiti pun jenis yang macam nak kata keluarga yang okey, berduit. Lepas tu masa zaman I kerja pun memang I kerja dengan airline, dengan stewardess apa semua. So macam orang kata mereka mampulah. So I tak tahu macam mana nak approach orang. Macam Syida dulu I approach, I memang macam I gamble je. Macam try je lah sebab I tengok okay Syida ni I suka follow Syida sebab Syida ajar Syida adalah child lactation consultant, macam ajar breastfeeding advocates. Lepas tu Syida ajar macam mana nak guna infant carrier apa semua kan. Sebab I pun ada anak kecil, so I suka follow Syida. Jadi I suggest lah kat Syida. Tapi I tahu macam mana I nak approach mereka-mereka yang macam diorang bukan tak ada duit, tapi mungkin diorang dalam kategori suka berjimat, yang macam nak nampak bigger picture. Macam kadang-kadang macam satu botol orang kata apa benda satu botol mahal ni. Dia dah pakai bam ni. Dia pakai bam buat pomade. Yang belen-belen kat sini. Jadi minyak rambut. Pomade. Itulah ni. Okey Syida, Syahidah dekat dalam ni pun dia kata dia bagi sampel sikit je pada kawan. So lepas ni you all boleh ceritakan mengenai macam mana BAM, okay, how exciting nak guna essential oil ni, macam-macam boleh buat. Betul. Okay. So far tak ada nampak ada soalan lagi Syida. Dah pukul 10.55. Ada apa-apa lagi Syida nak tambah? Jangan takut. Bab DIY ni jangan takut. Dah ada kit, lepas tu nanti boleh replay, tengok video ni kalau Anne bagi share video, boleh replay. Kalau yang depan-depan tu rasa macam dah hadam apa yang teori-teori saya cerita tu, you just skip terus pergi video saya demo tadi. Sekejap je. So that's why kata bila you confident nak buat, insyaAllah sekali dah buat tu nanti mesti addicted nak buat lagi. Tapi betul juga yang awareness mula-mula tu perlu juga kita tahu. Sebab yes, yang tu perlu tahu. Kadang-kadang kita jumpa orang yang nak tahu kenapa nak kena buat sendiri, kenapa penting. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak tengok pada penjimatan tu, tapi dia heran kenapa you all ni sibuk sangat nak buat sendiri, kan. Jadi bila kita educate orang, kita dapat tarik pula golongan-golongan yang macam tu. Kan. Also bila resepi yang saya share tu, bila you try buat and then you boleh tambah-tambahlah EO yang tak ada lagi, you tak pernah guna, you try buat resepi tu and then you ada pengalaman guna and then you boleh share resepi tu dengan you punya family and friends and then diorang pun insyaAllah interested juga nak guna EO. Sebab dari segi yang kata nak buat nak guna yang living ni, kadang-kadang bila kita nak bagi EO dalam botol sampel tu, orang simpan, orang macam mana nak guna. Tapi kalau bagi dalam bentuk BAM tu, dia macam register terus. Oh, ni untuk sapu. Orang dah biasa daripada dulu dah biasa guna BAM kan. Itulah I kata memang kalau BAM ni senang kalau dengan orang tua, dengan pengasuh, kan.
senang sebab dia dah dia orang dah tahu dah guna. Macam kalau kita pergi klinik kan doktor bagi krim dalam sama juga dalam bekas plastik warna putih tu ataupun dalam tube. Orang dah tahu dah. Every time nampak tu tu memang untuk sapu. Betul. Okay. Okay. So from my side, alhamdulillah settle. Tak ada apa lagi. I pun dah share banyak tips, so hopefully bermanfaat. Kalau you all buat, share lah gambar, share lah post kan. Nak tengok sebab bila tunjuk gambar BAM tu sebenarnya semangat tau. Saya pernah buat BAM, saya share dekat social media, lepas tu berderu-deru tau orang tanya. Berderu, this ni buat BAM, macam mana nak buat? Can you share? Lepas tu you pakat-pakat lah, jom buat sekali order-order EO ke apa ke. Buatlah macam mana pun, janji you ada macam umpan lah untuk attract orang. Itu kalau buat kat rumah budak-budak pun suka. Kalau anak-anak yang dah besar sikit boleh buat. Lepas tu kadang-kadang kan kalau you orang kata keluarga tak support lah apa kan. You all pakai bila you buat macam Syida kata orang tua dia dah biasa dengan konsep BAM. Bila dia nampak you buat depan dia jadi macam nak tahu. Apa yang kau buat ni? Pakai ni BAM sapu je. Orang kita dapat create curiosity kat situ. Kalau you all nak dapatkan kit tu and then katalah nak bagi kat orang atau you need extra ke apa ke, saya memang ada jual lah. Tapi kalau you nak beli loose barang dia, beeswax tu you beli dekat Shop Lab. Coconut oil tu boleh beli dekat saya. So memudahkan lah untuk you all. Resepi pun dah ada. Resepi tu standard 30 ml coconut oil, 5 gram beeswax. Kalau you nak buat banyak, you double. Maknanya 60 ml coconut oil, 10 gram beeswax. Tapi gandakan, tapi jangan buat banyak sangat lah. Usually saya ganda 2 atau 3 je. Tapi kalau lepas PKP nanti yang kalau kerajaan dah benarkan buat big class ke kan macam you betul. Boleh buat besar-besar. Okay. So alhamdulillah, thank you so much kepada Nur Rashida yang kongsikan resepi dan tips-tips. Okay. Maaf tau terlama sangat. Tak apa, I suka sebenarnya. I kalau buat kelas ni sejam tak cukup. Sebab I suka, I tak tahu kalau orang lain Syida, tapi kalau macam I punya curiosity level tu tinggi sikit. So kan macam I akan tanya, kenapa nak kena buat BAM? Kan, bila you terang-terangkan semua tu, I suka. Sebab I jenis orang yang perlu diisi. I punya kena ada essence. Kenapa nak buat? Macam nak guna EO lah. Kenapa beli TXK? Kenapa nak guna EO? Setengah orang kena ada dia memang essence. nak tahu buat BAM je. Dia tak kisah pasal benda lain. Tapi for me, if you ask for my feedback, I suka sebab you dapat feed I punya curiosity. Kadang-kadang orang kata, alah dia dah goal pun takkan dia tak tahu. Ada je benda yang I tak tahu. I tak buat sangat pomade. Pomade pun I baru tahu guna bahan yang sama. Okay. Ni pomade cara simple lah. Kira macam hair oil dalam bentuk solid. Tapi kalau betul-betul nak resepi pomade tu kena explore lah. Yang I nampak kena beli bentonite clay. Tapi I tak pernah buat. Sebab I ni jenis malas nak beli banyak sangat bahan. I punya DIY, kalau boleh 2-3 bahan dia cukup. Kalau banyak sangat bahan, I rasa macam baik aku beli dah siap. Sebab kadang-kadang ada orang share butter lah, letak cocoa butter lah apa. I punya BAM tak ada share butter tau. I punya BAM tak share butter. Orang cakap, Kak Syida punya resepi tak share butter. Boleh buat. Kan boleh buat. Lagi sikit, lagi menjimatkan. Lagi betul. Sebab share butter tu pun mahal, and then shea butter tu pun you kena timbang. Lagi satu dia solid nak kena timbang. I feel so messy. Dia berminyak-minyak. Tu style I lah buat DIY. Nak senang je. Alright, so I hope participant malam ni dapat belajar dan dapat maksimalkan penggunaan essential oil, okay, dan dapat orang kata berikan contoh pada orang luar sana. So kalau siapa-siapa yang buat posting, okay, buat posting apa yang you all belajar hari ni, siapa-siapa yang dah keluar tadi, you all boleh bagi tahu tim you all siapa yang buat posting, okay, tag Kak Ann dan tag Kak Nur Rashida. Kalau siapa yang katalah tak ada Facebook Kak Nur Rashida, boleh cari nama dia Nur Rashida. Okay, kalau katakanlah you tag me pun tak apa, nanti I akan tag Rashida dekat posting tu. I akan tag kan.
So at least Kak Syida boleh nampak you all dah buat, and also boleh kalau ada apa-apa soalan boleh jawab kat situ kan. Okay. And who knows, ada antara you all yang buat posting, I akan pilih untuk posting terbaik ke dapat hadiah misteri. Jadi kita buatlah, dapat explore EO lain kalau macam Kak M bagi hadiah kan. Kita rezeki kita kongsi-kongsi. Macam Kak Syida, dia ada rezeki lebih bab ilmu, bab awal dia kongsikan dengan you all. Kan. So macam I nak kongsikan dengan you all yang siapa buat posting, kemudian saya akan bagi satu free gift lah. Surprise. So dia tag ni, tag Kak Syida juga kat Facebook. Kalau tak ada, then I akan tag Kak Syida nanti. Okay, so kita dah pukul 11. Terima kasih pada semua yang stay. Terima kasih so much to you Syida for my pleasure. Okay, I couldn't thank you enough. Hanya Allah boleh membalas budi baik Syida untuk ajar kami semua malam ni. Okay, insya-Allah nanti kami akan bagi appreciation Syida, nanti kita akan hantar. Dan terima kasih pada semua yang join. Saya harap sangat-sangat kelas ini sangat memberi manfaat pada anda semua dan memberi manfaat kepada more lives that you will be touched. You akan touch di masa akan datang. Okay. So kita habis. Satu lagi. Sekarang tengah MCO 3 kan? MCO 3 maknanya more opportunity untuk kita share pasal essential oil. So bagilah sampel balm ni ke apa ke, sebab kita nak buat kelas memang tak boleh sebab sekarang musim penyakit kan, tapi orang nak cari solution untuk sihat, untuk kekal sihat. So tengoklah resepi apa yang ada dalam tu, buat and then share lah dengan you punya prospect, dengan you punya family members, dengan you punya friends. Gunakan knowledge buat balm ni untuk closing ke, untuk building you punya business ke. InsyaAllah I doakan kawan-kawan semua dipermudahkan segala urusan menggunakan essential oil dengan mudah dan selamat. Okay, Alhamdulillah. Okay, thank you once again everyone. Kita akhiri kelas kita hari ini. Kalau ada apa-apa soalan di kemudian hari boleh PM Kak Syida ataupun boleh tanya dengan I. Okay. So, ramai cakap enjoy kelas. Ada yang cakap enjoy kelas ni, suka. Orang dapat DIY kita, ada yang excited, saya tak sabar dia cakap. Try lah buat. Okay. InsyaAllah senang je. And good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syida. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.